ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul dhanni min husnil ibadati. Artinya, bermula berbaik sangka itu. Jadi kita sebut berbaik sangka dengan apa? Maka di sini umum. Jadi kita kena kaitlah bermula berbaik sangka itu, yakni berbaik sangka dengan Allah Ta'ala dan dengan orang-orang Islam. Bagaimana yang disyaratkan dalam syarah hadis ini? Husnul zanni ay billahi ta'ala wa bil muslimin. Bermula berbaik sangka itu, yakni berbaik sangka dengan Allah dan juga dengan orang-orang Islam itu daripada sebaik-baik ibadat, yang setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadat yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala. Jadi itu daripada sebaik-baik ibadat, yakni setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadat yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala. Ini baik. Maka daripada hadis ini dapat kita faham apa? Dapatlah kita faham apa? Yaitu dapatlah kita faham bahawa berbaik sangka dengan Allah Ta'ala dan juga dengan orang-orang Islam itu adalah satu ibadat daripada ibadat yang baik. Tapi dia masuk di dalam ibadah qalbiyah, masuk dalam ibadat yang bahasa hati. Dia bukan ibadah badaniyah, bukan ibadah maliyah, bukan ibadah yang bahasa badan, dan juga bukan ibadah yang bahasa harta, tetapi dia adalah ibadah qalbiyah. Dia panggil ibadah bahasa hati. Ibadat hati, ibadah bersifat baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Baik. Ataupun boleh juga kita takdirkan begini. Jadi min wasnil ibadat itu kita jadikan dan kita pastikan kepada mausuf. Jadi takdirnya husnul zanni minal ibadatil hasanati. Bermula berbaik sangka itu adalah setengah dari ibadah yang elok. Itu kalau kita jadikan idafat husni, idafat ibadah kepada husni, itu min idafat sifat ila al-mawsuf. Jadi taqdiruhu husnul zanni minal ibadatil hasanah. Takdir itu bermula husnul zanni itu adalah setengah daripada jumlah ibadat yang lain yang elok. Dan itu bagaimana yang ditakdirkan oleh ulama hadis.
Antaranya ialah Syekh Ibnu Ruslan di dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Dan dia kata begitu, ويجوز أن يكون قوله في الحديث من حسن العبادة لتنبيه إضافة الصفة إلى الموصوف تقديره حسن الظن من العبادة الحسنة. Jadi harus kita jadikan min husnil ibadah itu, kita jadikan dia dapat sifat kepada mausuf. Maka kena ada ini bermula baik sangka dengan Allah itu adalah tengah daripada jumlah ibadat yang elok. Ibadat yang elok. Baik. Jadi sebagaimana kita faham bahawa di dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberitahu kepada kita umatnya bahawa perbaik sangka itu adalah ibadat, tengah daripada ibadat yang elok. Ini ibadat hati. Maka sebagaimana kita dah faham bahawa berbaik sangka itu adalah ibadat yang elok, kan itu kita dapat faham bahawa buruk sangka itu adalah daripada maksiat. Dan sebab itu kita ulama kata bahawa kama anna su'a zanni ma'siyatun min ma'asillahi ta'ala. Sebagaimana baik sangka itu ibadat daripada ibadat yang baik, maka seperti itulah juga buruk sangka adalah satu maksiat daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haram dari sangka. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada Allah, dan juga jangan kita buruk sangka kepada orang Islam. Karena itu maksiat hati. Maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya coba kita tengok dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan kata apa? Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu dosa. Mana Tuhan sebut ba'da, sebahagian daripada sangka itu dibagi dosa. Maknanya di situ dapat kita faham pula, sebahagian lagi tak dosa. Dijawab dalam Al-Quran. Sebahagian daripada dosa, sebahagian daripada zon itu dosa. Maknanya di situ terfaham pula sebahagian lagi pula ialah ibadat. Maka di sini kita faham daripada ayat ini timbullah dua zon, iaitu husnul zon dan su'ul zon. Maka ayat ini menerangkan menyebut inna ba'da dhanni ismun. Ini bagi zon yang berdosa, iaitu su'ul zon, jahat sangka, ini berdosa. Maka sebahagian lagi dia bagi apa? Husnul zon. Maka husnul zon ini ibadat. Buruk sangka adalah maksiat. Di situ kita dapat faham daripada hadis ini. Maka Nabi sebut husnul zan min husnil ibadati. Maka berbaik sangka kepada Allah itu adalah satu ibadat daripada ibadat yang elok. Begitu juga kita berbaik sangka kepada orang Islam, sesama Islam, itu adalah satu ibadat daripada ibadat yang elok. Maka seperti itu juga kita buruk sangka kepada Allah, itu satu maksiat daripada maksiat terhadap Allah
Demikianlah juga kita buruk sangka kepada orang-orang Islam. Itu adalah satu maksiat daripada beberapa maksiat hati. Akhirnya jangan kita buruk sangka kepada orang. Bahkan kita kena berbaik ini nak memahami dia. Nanti kita kata dah semalam, jadi hadis ni dia banyak sikit mabom wafaqah dia, mabom wakhalafah dia. Nanti kita faham dasar ni di mana dia kita terangkan. Baik. Maka kita tengok lagi disebut. Berkata Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, dan meriwayatkan akan dia akan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Jadi tadi riwayat tadi oleh Imam Abu Dawud daripada Abu Hurairah. Maka di sini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi ada sedikit bedanya dari segi lafaz dia. Mana ada yang bermula lafaznya, lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu lafaznya ialah inna husnal dhanni min husnil ibadati. Jadi bezanya tak mana? Bezanya ialah inna. Imam Abu Dawud dia meriwayatkan dengan tidak ada lafaz inna, ditoi husnul dhanni min husnil ibadati. Imam Tirmidzi dia meriwayat dengan ada lafaz inna husnul dhanni min husnil ibadati. Itu saja. Baik. Jadi dua-dua dari segi maknanya, bahkan riwayat Imam Tirmidzi ini kuat lagi. Maksud kata kuat kerana didatangkan dengan inna. Maka inna kita panggil nun taukid dan thaqilah. Tujuan didatangkan dengan inna ialah litakid. Nak menguatkan lagi. Sebab kita terjemah artinya bahawa sesungguhnya kuat lagi. Sebab kita menjadi dalam ilmu mudah-mudahan kita juga dengan ilmu ma'ani. Tengok apa tujuan didatangkan inna ialah nak takkid, nak memperkukuhkan lagi, nak memperkuatkan lagi. Contoh seperti kita sebut Zaidun qa'imun. Zaid itu orang yang sedang berdiri. Maka perkataan ini tambah kuat. Kemudian kita nak perkuat perkataan kita ni, kita tambah inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu orang yang sedang berdiri. Maka kuat lagi. Ini pun kita kalau sebut husnul dhanni min husnil ibadah. Bukan tak kuat sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila didatangkan inna jadi lagi kuat, kukuh lagi. Jadi itu maknanya sama ya. Mana artinya bahawa sesungguhnya berbaik sangka itu, yakni berbaik sangka dengan Allah dan juga dengan orang-orang Islam itu daripada yakni setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadat. Maksudnya itu. Ataupun boleh kita terima apa tadi kan? Iaitu berbaik sangka itu daripada sebaik-baik ibadat, yakni dari ibadat setengah daripada ibadat yang baik.
Itu kalau kita jadikan idafat sifat kepada mausuf, kan? Idafat sifat kepada mausuf. Mana sifat ibadah? Mausuf dia husni. Dan idafat sifat kepada mausuf. Jadi takdir balik. Jadi daripada sebaik-baik ibadat, minal ibadatil hasanati, yaitu setengah daripada ibadat yang baik, ibadat yang elok. Dan ibadat yang elok sangka baik ini. Jadi maknanya apa? Kita berbaik sangka ini ibadat. Bila ibadat dapat pahala. Seperti mana buruk sangka itu maksiat. Bila maksiat dapat dosa. Gitu. Yang kita kata tak pasal-pasal dapat dosa. Bila kita buruk sangka kepada orang lain, tak pasal dapat dosa kering. Kan? Hanya yang kita riwayat semalam ni perkataan ulama, khatu'uka fi husnul zanni afdalu min isabatika min su'ul zanni. Apa yang kita riwayat semalam ni, kan disebutkan yang kita baca semalam, kan disebut itu riwayat apa ni lah, bukan dalam kitab, cuma kataan pun kan. Khatu'uka, tersalahnya engkau fi husnil zan, pada berbaik sangka. Kita silap, kita baik sangka dengan orang, tiba-tiba baik sangka tu silap. Tapi silap tu tak apa, tak berdosa. Bahkan dia lebih baik lagi, afdalu min isabatika, lebih baik lagi daripada betul engkau pada su'ul zan. Kita buruk sangka kita pada seorang tu betul, tapi baik sangka kita pada dia silap. Maka baik sangka ni lebih baik lagi daripada buruk sangka walaupun betul. Faham tak? Pasal apa kata baik? Sebab tak ada di dalamnya maksiat. Bila tak ada di dalamnya maksiat, kita tak ada dosa. Tak ada dosa, tak apalah, lepas daripada dosa walaupun tak dapat pahala. Takutnya selagi pahala tak dapat, dosa pula dapat. Nanti yang difaham, pahala tak dapat, dosa pula dapat. Na'udzubillah min dzalik. Ini betul. Baik. Kemudian bang tanya lagi kata, jadi bila kita kata ibadah ni dia banyak jenis. Ibadah ni dia banyak macam. Ada ibadah yaumiyah, dia panggil ada ibadah harian. Ada ibadah usbu'iyah, ada ibadah mingguan. Dan seperti sembahyang Jumaat, ini bukan boleh kerja hari minggu sekali kan. Atau ibadah mingguan. Ada ibadah sanawiyah, dipanggil ibadah tahunan. Mana? Puasa bulan Ramadan setahun sekali ya, bulan Ramadan. Haji umrah pun setahun sekali. Umrah tu banyak kali haji tahun sekali ya. Itu orang panggil tahunan. Kemudian ibadah ni dibagi pula. Ada ibadah kan badaniyah, yang masa badan, guna anggota badan. Ada ibadah maliyah, dipanggil ibadah yang masa harta. Seperti zakat, itu ibadah maliyah. Lepas tu dibagi lagi pula, ada ibadah
lahiriah, lahiriah literally. Ada pula ibadah batiniyah ataupun qalbiyah, ibadah yang masalati. Kalau gitu husnuzan ni dia dikategorikan dalam ibadah yang hanya satu. Tengok dia sebut, maka setengah daripada ibadah yang ni dia tafsir, yang ni ibadah qalbiyah. Kalau tidak sejenak, ibadah yang masalati bagi Allah Ta'ala itu ialah husnul zanni, yakni berbaik sangka hati dengannya, dengan Allah Ta'ala. Ini masuk dalam ibadatul qalbiyyah. Maka dapat pahala. Dan di situ kita dapat faham pula kalau husnuzan itu ibadah, maka su'udzan itu maksiat. Nampak faham gitu? Ini benar itu yang kita sebut dan kena main mafhum mukhalafah ni. Mafhum mukhalafah. Maka yang kita mafhum dapat faham daripada mantuk. Mana mantuk? Tata ni mantuk. Jangan silap kata mantuk pula. Dia mengantuk pula. Mantuqan. Mantuq daripada perkataan nataqa yantiqu, yang ditutupkan. Jadi mana mantuq tu setengah dari ibadah jadi ibadah qalbiyah bagi Allah Ta'ala. Ini dia bagi mantuq. Maka mafhum ni, mana kita ambil faham daripada mantuq tu, apa dia? Ambil faham apa? Mafhum tu ambil mafhum. Daripada mantuq, mafhum dia ada dua. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Maka di sini kita ambil mafhum mukhalafah. Hak menyalahi bagi husnuzan, apa dia? Su'udzan. Itu mukhalafah. Ini nak ajar cara ibaratnya. Itu mafhum mukhalafah. Baik. Bila dia mafhum mukhalafah, maknanya kalau husnuzan itu ibadah, mafhum mukhalafahnya su'udzan itu maksiat. Itu yang terbit daripada gini. Tapi seperti mana kita faham kata husnuzan itu ibadah, maka di situ kita dapat faham bahawa su'udzan itu adalah maksiat. Mana dosa? Itu maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdosa apabila kita ada dalam hati kita ini su'udzan, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita berburuk sangka terhadap orang Islam, saudara kita sesama Islam, berburuk sangka, contohnya. Kita tak boleh. Bila-bila pula kita dengar berita daripada orang lain, maka berita ini tidak boleh kita terima satu-satu. Sebab mengandungi dalam berita itu ada yang betul, ada yang salah. Kecuali yang betul semata-mata tak salah di dua ya. Mana berita dari Al-Quran, berita dari hadis. Nanti kita kena menjadi dalam bab al-akhbar. Usul fiqh dibahas babul akhbar. Maka apa makna akhbar? Al-akhbar ma yudghilu as-sidqu wal-kadhibu. Yang kata cerita ni benar yang masuk di dalamnya betul dan juga bohong. Ada betul, ada bohong, ada betul, ada bohong. Kecuali dua saja khabar yang mustahil bohong, wajib betul. Mana khabar Allah dalam Al-Quran. Ini wajib benar, mustahil dusta. Dan yang kedua khabar Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib benar, mustahil dusta. Yang lain pada tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Gitu lah. Kita nak faham di sini lah. Jadi kalau kita terima berita daripada orang, kena tabayyun dulu. Seperti mana dalam Al-Quran menyarankan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik dengan satu berita, maka tabayyun dulu. Tapi dulu, kaji selidiki dulu. Dalam bahasa sekarang dipanggil al-istikshaf. Bahasa moden, bahasa Arab dipanggil al-istikshaf. Apa itu istikshaf? Buat penyelidikan terlebih dahulu. Jangan terus kita menerima bulat-bulat patut-patut. Selidik dulu ke mana betul ini tak betul. Sebab baru kita dengar sebelah pihak, tak dengar lagi pihak lain. Pihak lain kumpul dulu maklumat, lepas tu baru kita selidik, kita tengok, barulah kita akan tak menyesal. Ni kita terima bulan-bulan tanpa kita tabayyun, tengok-tengok hak kita terima tu salah. Saya kita Allah, aku nak telan terus. Maka di situ akan jumpa maksiat kita dia sengkau buruk kau orang, buruk sengkau pada orang tanpa kita tabayyun. Rupa-rupanya kita telah melakukan maksiat, berdosa, dosa hati lagi. Kerana kokohnya kita, tak cermatnya kita, tradusinya kita dalam menerima berita. Baik. Maka kita tengok disebut di sini. Kata lagi, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya itu titiknya anda kena tambah dua titik ini. Bahwasanya kena tambah dua titik lagi, bagi jadinya mendengar ya Sayyidina Jabir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam 3 hari dia Nabi bersabda. Jadi Sayyidina Jabir kata, sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 3 hari sebelum tu, Nabi ini ada bersabda. Apa Nabi sabda? La yamutanna ahadukum. Itu satu riwayat. Ada riwayat la yamutu ahadukum. Ada 2 riwayat. Apalah? Dua-dua sah. Dari segi makna sah. Ada riwayat la yamutanna. Lagu dalam riwayat kita ni, kan? Ini riwayat Imam Muslim. Ada riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, dia sebut la yamutu ahadukum. Illa wa huwa yuhsinu. Bari situ yahsunu pun boleh. Baca yuhsinu pun boleh. Kalau baca yahsunu maknanya elok sengkau. Elok ia akan sengkau. Kalau baca yuhsinu daripada ahsana, dengan mana mengelokkan, mengelokkan sengkau dia dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh. Yuhsinu pun boleh baca. Wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla.
Itu satu riwayat. Ada satu riwayat lagi sebut ini, illa wa huwa yuhsinu billahi ta'ala azanna. Dia ada terbalik. Faham dah terbalik? Terbalik ya. Ni mengikut riwayat ni, wa huwa yuhsinu zanna. Zanna tu tak di depan. Billahi ta'ala. Ada satu riwayat lagi, dia kali wa huwa yuhsinu billahi az-zanna. Jadi zanna tu tak belakang. Itu pun betul. Itu kata riwayat ni. Sebab tu kita kena tengok banyak riwayat hadis ni. Tadi disebut dalam ni rawahu Muslimun wa ghayruhu. Riwayatkan hadis ni oleh Imam Muslim dan selainnya. Selain daripada Imam Muslim. Daripada yang lainnya tu nak tulis seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ini. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Dan satu lagi iaitu Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Majah, 3 orang imam, 4 orang imam meriwayatkan hadis ini. Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, dan juga ada sana kita sebut orang yang beriman iaitu Imam Abu Dawud As-Sijistani radhiyallahu anhu. Baik, hari itu kita bahas mengenai lafaz dia. Kemudian kita tengok pula maknanya. Ini makna dia pun banyak juga. Nanti tengok. Dia kata, artinya jangan mati seorang kamu, melainkan ia seorang kamu itu berbaik sangka. Itu kalau kita terjemah yahsunu. Kalau kita terjemah yuhsinu, maka kena terjemah melainkan ia mengelakkan engkau dengan Allah Ta'ala. Dan mengelakkan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh elakkan ini belakang kita. Baik. Apa maksud hadis ini? Sebelum kita pergi kepada maksud, kita kena pahami dah dulu. Dan kalau waktu ketika baca hadis, kita bahas ini, itu tanda hadis itu sahih. Disebutkan hadis. Dan satu orang ketika dia baca hadis, dia berdin. Dan itu tanda alamat kata hadis itu sahih. Sahih lalu sebab yang meriwayatkan dia tengok atas kali Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, semua orangnya baik-baik mereka hadis itu sahih. Baik. Jadi cuba kita tengok makna daripada hadis ini. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangkan la yamutanna ahadukum, jangan mati oleh seorang kamu. Ini dia panggil larangan jangan mati. Mati boleh ke larangan? Tanya. Jangan kawan tu nak mati, jangan mati. Boleh larang dia. Ini dibahas oleh ulama. Jangan contohlah kita kata orang yang kita sayang, dia dekat-dekat nak mati. Tapi kata, jangan mati, jangan mati. Main Jibril dah tak kira, dah sampai masa lah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila dah tiba ajal dia, tak terkemudian,
tak terdahulu satu saat pun tak pernah mati. Tiba-tiba kata-kata jangan mati, jangan mati. Boleh tak? Jadi kalau kita bahas zahir, makna zahir hadis ini menyalahi. Kalau mati tidak boleh ditegah. Bila dia tiba masa dia nak mati, tak ada siapa boleh tahan, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh cegah. Dia kena mati. Ni Nabi kata jangan mati. Ini kalau kita tengok pada zahirnya tak betul. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan melarang kita umat bukan melarang kita umat ni jangan mati kerana ada orang yang tak mati. Semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Habis yang Nabi kita larang apa? Nabi kita larang jangan kita mati waktu ketika kita nak mati itu kita buruk sangka pada Allah. Itu yang dilarang, bukan yang dilarang untuk mati. Faham tak? Keadaan kita tu ketika kita nak mati tu, itu yang dilarang. Waktu ketika engkau nak mati tu jangan engkau jarak sangka pada Allah. Itu yang dilarang, bukan yang dilarangnya mati. Mati tak boleh larang. Tak ada siapa boleh larang, tak ada siapa boleh cegah, tak ada siapa boleh halang. Jadi itu. Bandingannya seperti mana? Bandingannya seperti kita kata gini. Hei awak, ini nama sajalah, bukan nama kawan. Nama ni. Hei awak, engkau jangan sembahyang melainkan engkau itu khusyuk. Nak faham kan? Nak faham tak tuan? Nak faham kata, bukan yang dilarang itulah sembahyang. Faham tak? Sembahyang tu kena sembahyang, tapi ingat waktu ketika sembahyang tu jangan tak khusyuk, tapi kena pergi khusyuk. Itu maksud engkau jangan sembahyang melainkan engkau tu orang yang khusyuk. Faham tak? Ini pun siapa? Engkau jangan mati melainkan waktu engkau nak mati itu engkau itu berbaik sangka dengan Allah. Jadi yang dilarang itu bukannya mati, tapi yang dilarang itu ialah keadaan kita. Keadaan kita waktu nak mati itu jangan berkeadaan buruk sangka pada Tuhan, tapi kita kena berkeadaan baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana yang kita baik sangka? Ingat waktu kita nak mati itu kita baik sangka, mudah-mudahan Tuhan terima amalanku, mudah-mudahan Tuhan mencurah rahmat-Nya ke atasku, mudah-mudahan Tuhan maafkan, ampunkan dosaku, mudah-mudahan Tuhan masukkan aku dalam syurga-Nya. Itu husnuzan tu waktu nak mati. Jangan duk ingat lain dah. Baik sangka dengan Tuhan tanya. Kan. Sehingga ada di antara orang-orang arifin, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini kan waktu ketika nak mati, mereka kata kepada anak mereka, ya bunayya hadithni anani rukhas la'alli alqallah wa ana umsinu dhanna bih. Dia kata, wahai anak aku, ceritakan dekat aku ini perkara-perkara yang ringan, mudah. Mudah-mudahan dia kata aku dapat bertemu dengan Allah. Ketika aku bertemu dengan dia tu, aku baik sangka dengan dia. So cerita lagu mana cerita yang ringan macam ni. Kita kalau kita tengok, kalau ada di depan kita tu orang yang nak mati, bisik kat telinga dia, ingat ke Tuhan,
sengkau baik pada Tuhan. Tuhan terima amalan kita, Tuhan terima kita di sisi Dia, Tuhan ampun dosa kita. Itu maksud hadis ni ada rukhas. Bisi kita ingat dengan lupakan Tuhan. Terus berfikir ada ayat terfikir engkau baik dengan Tuhan ya. Ingat dia selalu. Ingat Tuhan. Engkau baik dengan Tuhan. Tuhan terima kita, Tuhan maaf kita, Tuhan ampun aku. Harap kuat masa itu. Itu maksudnya. Kalaulah orang yang nak mati duduk depan kita, contohlah mak kita ke ayah kita ke, jangan bisi di telinga dia, ayah maaf, engkau baik pada Tuhan. Tuhan terima amalan kita, Tuhan terima ampun kita, maaf kita segala kesalahan dosa kita, dan Tuhan terima kita di sisinya, masukkan kita ini dalam syurga-Nya. Macam tu. Itu maksud. Waktu ulama di sini dia kata, ya bunayya, hadis ni ada rukhas. La'alli alqallaha wa ana uhsinu dhanna bihi. Ceritakan pada aku ni benar-benar yang mudah. Mudah-mudahan aku dapat bertemu Allah ketika itu aku bersengkau dengan Dia. Dengan Allah. Allah Akbar. Inilah penting. Pentingnya yang Nabi bertanya. Nabi 3 hari sebelum Nabi kita wafat, Nabi sebut hadis ini. Ini bagi asbab wurudil hadis. Apa sebab Nabi kita sabda, Nabi sebut, peringatkan kepada kita umat, bila mana kita ni dah hadir, dah dekat dengan kematian, asal beringat dah benda lain, hanya baik sengkau pada Allah saja. Ini maksud hadis Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan mati seorang kamu melainkan dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dalam hadis ini banyak benda yang boleh kita ambil pengajaran. Apa dia pengajaran? Pertama, hadis ini melarangkan kita kecewa. Waktu ketika kita nak mati, jangan kita putus asa. Kecewa, jangan. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Haram. Satu. La taqnatu min rahmatillah. Tuhan sebut, kamu jangan putus asa, jangan kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Dan yang kedua, dalam hadis ini menyungguhkan kita, menggalakkan kita supaya kita kuat harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi saat-saat dekat dengan kematian dah. Harapkan Tuhan, ya Allah, aku tak harap kau orang lain dah. Aku harapkan engkau saja, terimalah aku ini, terimalah amalan aku, terimalah taubat aku, terimalah kebaikan-kebajikan aku, terimalah aku ini menjadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Kuat harap. Kan? Pada masa nak mati. Di situ baik. Kuat harapan pada Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain, seorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ada dalam hadis yang lain, yub'atsu man mata ala siyabin. Dibangkitkan seorang itu pada hari kiamat kelak atas pakaian ala siyabi atau kamatan, atas pakaian dia.
Apa maksud gaya ni? Ini kinayah. Jangan kita faham kata kawan tu mati tengah pakai baju motong sekerak. Contohnya, nanti dia dibangkit pun tengah pakai baju motong pakai sekerak. Dia tu mati tengah pakai pakaian pik benang. Nanti dia mati dibangkitkan di akhirat macam tu juga. Lagu tu kan? Bukan. Yang itu, pakaian itu maksudnya di atas amalan kita. Kan seperti mana yang kita baca dari yang lepas. Imam Abu Hasan Syadzili bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata dekat Imam Abu Hasan Syadzili, "Wa thiyabaka fatahhir." Al-tahhir siyabak. Sucikan pakaianmu. Imam Abu Hasan tak faham pakaian apa. Pakaianku, baju aku pakai ni. Tak, maka Nabi kita menerangkan maksud pakaian itu imanmu, ma'rifatmu, tauhidmu, itu pakaianmu. Kan? Jadi husnul zon ini masuk dalam amalan hati, ma'rifah. Kan? Jadi waktu ketika kita nak mati itu, kalau kita mati dalam keadaan husnul zon, nanti kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat dalam keadaannya begitu. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok cerita tak lagi. Depan lagi ada hikayat. Satu orang mati, kemudian Allah Ta'ala perintahkan dia, malaikat perintah bawa pergi ke neraka. Maka orang ni kata, "Ya Allah, aku di dunia dulu aku baik suka dengan engkau." Maka Allah Ta'ala kata kepada, "Hei malaikat, kembalikan dia balik, masukkan dia ke dalam syurga, kerana aku di sisi kau hamba aku pada aku." Ini faedah yang besar untuk kita. Bila kita belajar bahawa husnul zon, baik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Baik, maka kita tengok lagi dia sebut dasar itu beberapa faedah. Maka hadis ini sama lah dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 103. Ayat mana? Ayat semalam kita baca lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati. Wala tamutunna illa, dan janganlah kamu mati melainkan illa wa antum muslimun, melainkan kamu itu orang Islam. Maka ditafsirkan oleh ulama tafsir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun dengan makna muhsinuna azzanna billah. Jadi janganlah kamu mati melainkan kamu itu orang yang berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan hadis ni, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tengok kan muafakat firman Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang dilarang itu mati. Mana mati tidak ada siapa boleh larang. Antara siapa boleh larang. Habis yang dilarang tu keadaan kita ketika kita nak mati. Jangan dalam perkeadaan tidak baik. Jangan dalam perkeadaan jahat sangka atau buruk sangka kita kepada Allah. Itu yang dilarang. Habis itu bila itu yang dilarang, apa yang disuruh? Yang disuruhnya, ini kaedah tadi, mabuk,
mantuk mafhum tu. Kaedah mantuk mafhum tu. Jadi yang disuruh dalam ayat ni apa? Disuruh waktu ketika kita nak ngaji tu perbaiklah sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan sebut dalam hadis Qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Itulah aku ini di sisi sangkaan hamba aku, harapan hamba aku terhadap aku. Kalau dia sangka aku ampun dia, aku ampun. Dia akan datang huraian dia ke depan syarahan dia. Kalau dia sangka waktu ketika dia berdoa, sangka aku terima ijabah, aku ijabahkan. Gitulah seterusnya. Apa saja yang kita sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diterima oleh Allah. Baik. Itu dia disebutkan. Maka kesimpulannya daripada hadis ini, dia ada 3 perkara yang disebutkan oleh ulama. Jadi pada waktu kita sihat, pada waktu kita sihat, kita ini kena banyak takut. Takut kepada Allah. Ataupun kata ulama, waktu ketika kita sihat, kita ini kena bersamaan takut dengan haram. Ada pun waktu ketika kita sakit, maka ini dia kena kuat belang haram daripada takut. Istilah dia panggil raja khauf. Waktu kita kena sihat, kita sihat ni kita kena sama raja dengan khauf. Barulah hidup kita jadi balance. Tengok kan burung, sebab tu Nabi SAW dalam hadis, Nabi kita umpamakan raja dan khauf ini seperti burung yang ada 2 sayap. Burung kalau ada sebelah sayap, kita dia terbang. Kalau ada 2 sayap pun, 1 sayap lagi tak fungsi, dia terbang, seterak jatuh, dia sengit. Lagi tu dia kena 2 sayap, boleh terbang. Tengok sampai terbang. Kalau ada sayap sebelah, dia boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada seimbang, tak ada balance. Jadi hidup kita ni, waktu ketika kita sihat, kita kena seimbang. Raja dengan khauf. Takut kena ada, harap pun kena ada. Jangan tidak semata-mata takut tak ada. Jangan begitu dengan takut semata-mata harapan tidak ada. Jangan. Tapi pada ketika waktu kita sakit, lebih-lebih lagi sakit dengan mati, maka ulama kata di sini kena perkuatkan raja daripada khauf. Raja adalah zon, husnul zon. Kalau dia kata akan datang, kita akan jumpa dalam kita ni, kita istighfar expression ni. Ar-raja tu husnul zon. Harapan kita pada Tuhan, harap Tuhan terima, harap Tuhan ampun, harap Tuhan maaf. Itulah husnul zon. Itulah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tengok lagi akan datang pada muka surat 9. Baik bawah. Farraja'u husnul zanni billah. Maka raja ini harap, itu ialah husnul zan, baik sangka dengan Allah. Jadi waktu ketika kita sakit, lebih-lebih lagi sakit nak mati, maka kita kena kuatkan harapan. Harapan itulah baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan diriwayatkan daripada Hayyan bin Nadhr,
ia Hayyad bin Nadri berkata, aku keluar menziarahi Yazid bin al-Aswad, maka bertemu aku akan Wasilah bin al-Asqa sahabi radhiyallahu anhu, padahal ia Wasilah berkehendak mengerjakan ibadat. Maka masuk kami atasnya ada Wasilah. Kami itu maksudnya kan nama Hayyan bin Nadab dengan Yazid bin al-Aswad. Tadi kita tanya rojok mana tu lah. Maka masuk kami itu rojok kepada Hayyan bin Nadab dan Yazid bin al-Aswad. Dua. Kami pun masuk atasnya kan, yakni atas Wasilah bin al-Asqa. Kami masuk situ. Tatkala melihat ia mana? Saat tengok ni. Aku keluar menziarahi Yazid bin al-Aswad. Jadi itu. Maka bertemu aku akan Wasilah bin al-Asqa sahabi, padahal ia Wasilah itu berkehendak mengerjakan ibadat. Betul. Làm cho là tôi hấp maka masuk kami adanya, yakni adanya Wasilah. Maka tak ada kala melihat ia Yazid akan Wasilah mengangkat tangannya. Apa tujuan angkat tangan? Dia nak takbir, nak buat ibadat, nak sembahyang. Maka ia Yazid mengisyaratkan kepadanya, kepada Wasilah. Maka berhadaplah Wasilah hingga duduk ia Wasilah. Kita jadilah nak angkat tangan, nak takbir, nak buat ibadat tadi. Maka memegang oleh Yazid akan dua tapak tangan Wasilah dan meletakkan kedua tapak tangan itu, tangan Wasilah tadi, pada wajah Yazid. Bukan wajah Wasilah, wajah Yazid. Ambil tapak tangan, takkan muka Yazid. Maka berkata bagi Yazid oleh Wasilah. Wasilah kata, bagaimana zon engkau dengan Allah? Maka ia Yazid itu berkata, zon aku dengan Allah demi Allah baik. Ada zon yang baik. Maka berkata Wasilah kata balik ke Yazid al-Aswad tadi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ala wa ala, ana 'inda zanni 'abdi bi, inna in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Artinya Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam hadis qudsi, aku di sisi sangkaan dan harapan hambaku dengan aku, yakni terhadap aku. Jika sangka ia hambaku itu akan yang baik, maka baginya kebaikan itu. Dan sangka ia hambaku itu akan yang buruk, maka baginya sangka yang buruk tadi. Itu sama. Kalau dia sangka baik,
maka dapatlah kebaikan. Kalau engkau tidak baik, maka tidak baiklah jawabnya. Sebab itu kita ini kena engkau baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan sebut, aku di sisi sekarang aku terhadap aku. Jadi pada waktu ketika kita nak mati itu, engkau lah yang baik. Engkau Tuhan terima ibadat, Tuhan terima permintaan ampun kita, istighfar kita, amalan kita, sedekah jariah kita, terima kita di sisi dia. Itu yang baik. Dan telah beriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abi Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarallahu azza wa jalla bi'abdin ila an-nahri falamma waqafa ala shafatayha iltafata faqala ama wallahi ya Rabb in kana. Ada tafsir kana itu innahu kana fid dunya in kana zanni bika la hasan. Jawabnya di mustalah dipanggil hadis fani. Ada di mustalah ni lah panggil hadis mudraj kan. Istilahkan kana dengan zanni itu dipermasukkan mudraj masuk tafsir. Innahu kana fid dunya. Asalnya gini, in kana zanni bika la hasan. Itu asalnya. Tapi diidrajkan, dimasukkan tafsir. Ini orang hadis mudraj. Dan ada mustalah. Nanti mustalah. Faqala Allah azza wa jalla rudduhu. Itu pun tolong betul-betul yang betulnya radduhu patah ra. Dia daripada perkataan radda, ya ruddu raddan. Radda radduhu. Itu sebaliknya. Itu dalam tadi radduhu ana 'inda zanni 'abdi bi. Artinya telah menyuruh Allah Ta'ala akan seorang hamba ke neraka, maka tidaklah berhenti dia yang hamba itu atas dua bibir neraka, berpaling dia hamba itu, dan hamba itu berkata, wahai Tuhanku, adalah sangka aku pada engkau di dunia. Nanti kita ringkan di dunia dulu ni, aku sangka aku dulu di dunia dulu ni baik, aku sangka pada engkau ni baik. Takkan nak masukkan aku neraka, aku sangka pada engkau dulu, kau masukkan aku dalam syurga, engkau baik. Jadi nampak lagu zahir hadis ni, nampak lagu Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu kan, ataupun Tuhan tahu tak ingat. Begitu kan? Jangan etikad begitu. Dan etikad itu etikad kekurangan pada Allah Ta'ala. Maka tidak kekurangan mustahil dari Allah tahu. Habis ni cerita ni lagu ni, zahirnya lagu Tuhan tak tahu. Tak, Tuhan tahu. Tapi Tuhan nak zahirkan apa yang dia tahu. Ini dah. Dia tak zahirkan kepada kita. Tahu dah nanti di akhirat. Sekarang kita pergi lagi di akhirat. Tak lagi. Itu pasal dia cerita gini. Itu Tuhan nak cerita apa yang dia tahu dah. Faham tak? Kan?
Dan cerita ini kita dapat faedah yang bagus untuk kita. Mana? Oh, kalau kita ni hidup di dunia ni sengkau baik dengan Allah, insya-Allah di akhirat nanti selamat. Tengok laki-laki ni. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan para malaikat bawa dia nak masuk ke neraka, bila sampai dekat bibir pintu neraka tu nak masuk, laki ni berpaling. Kata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku di dunia dulu aku sengkau baik pada engkau. Maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada malaikat. Maka berfirman Allah Ta'ala pada para malaikatnya, kembalikan radduhu, kembalikan oleh kamu wahai para malaikat akannya, yakni akan hamba aku tadi. Aku di sisi disenggakan harapan hamba aku dengan aku. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan? Maknanya sengkau baik ni bukan benda kecil, benda besar. Walaupun benda tu tak nampak, sebab dia ibadah qalbiyah kan, dia ibadah batin hati, tapi bersama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan dan harapan hamba aku terhadap aku. Itu sengkau baik ya pada Allah, jangan sengkau buruk, insyaAllah itu jadi baik. Begitu juga sengkau baik sesama makhluk Allah, bila kita sesama kita orang Islam ini, itu baik dan jadi maksiat. Amin. Lalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka taufiqa lima habika. Ya Allah, kami minta pada Engkau taufik untuk mengasihi Engkau, wa husnul zanni bik, dan untuk mendalatkan perbaikan Engkau dengan Engkau, wa sidqat tawakkuli alaih, dan benar pasrah atau berserah ke atas Engkau, bijahi habibikal akram, dengan kemegahan kekasihmu yang teramat mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, yaitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang teragung. Firman Allah Ta'ala, nanti kita sambung minggu depan pula, insyaAllah. Minggu depan malam Isnin malam. Kalau kita ambil semalam atau ambil sempena malam ayam, minggu depan malam Isnin malam. Kita dulu Allah Ta'ala.